Okey geng, tahniah kepada Syed Saddiq kerana diterima untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Kita boleh tengok, kita boleh nilai lah, kita boleh nilai sendiri. Dan perjuangan bersama rakyat, perjuangan yang macam perjuangan bersama parti-parti yang membela rakyat. Sebab Pakatan Harapan, hampa boleh tengok prinsip-prinsip setiap ucapan-ucapan Pakatan Harapan dan juga setiap pembongkaran semua banyakkan dibuat oleh Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan pada pendapat aku memang layak, memang sesuai untuk menjadi kerajaan Malaysia. Jadi kita boleh nilai sendiri, kita boleh fikir sendiri, kita boleh nilai lah apa-apa yang dasar-dasar Pakatan Harapan. Yang duk parti PAS, parti UMNO bakat-bakat duk kata ini apa untuk dia nak rungkai perlembagaan lah, dia nak buat rungkai tu rungkai ni. Malaysia ada undang-undang mah, hang tak akan boleh buat suka-suka hati lah. Hang tak akan boleh buat suka-suka hati. Undang-undang ni hang duk buat macam adik-beradik hang. Hang duk buat undang-undang ni macam suka-suka, tak boleh babe. Malaysia ada undang-undang. Hang nak buat apa pun hang perlu ada majoriti. Hang perlu ada sokongan di dalam macam di dalam parlimen, dan juga sultan-sultan, raja-raja pun akan membincangkan soal-soal undang-undang perlembagaan yang contoh macam hang nak ubah ke, hang nak update ke, ataupun hang nak tambah ke undang-undang dan juga perlembagaan, perlu ada sokongan. Bukan boleh buat suka-suka hati je macam mana hak yang parti PAS dia duk kata. Parti PAS dia duk kata dia duk nak buang arak lah, buang tu buang ni. Sampai hari ni tak buat. Sampai hari ni hang duk RUU 355 lah, hang nak buat tu, hang nak buat ni. Sampai hari ni pun tak buat lagi. Apa dia? Jadi kita boleh nilai, kita boleh tengok sendiri kan. Yang mana kita boleh tengok macam mana negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan, yang diperintah 3 negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan. Hang boleh tengok kemajuan, kemakmuran, dan rakyat-rakyat negeri semua seronok, puas hati. Sendiri nilailah di antara negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional, yang diperintah oleh Perikatan Nasional. Apa yang berlaku? Depa duk sibuk berebut kuasa je. Pakatan Harapan steady je. Hanya membawa isu rakyat, memikirkan rakyat, dan juga membongkarkan kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Kena ingat 600 bilion. Muhyiddin Yassin pun pernah buat hal juga. Dia nak beli ahli-ahli parlimen PKR ni. Dia nak beli ahli-ahli parlimen PKR supaya ahli-ahli parlimen PKR ni melompat dan beri sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Tak ingat ke geng? Benda dah berlaku geng. Jangan duk buat lupa geng. Jadi kita boleh nilai sendiri, kita boleh fikir sendiri, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional. Kan kita boleh tengok kehancuran. Muhyiddin Yassin buat hutang gila-gila babe. Bayangkan setahun 600 bilion. 600 bilion, apa yang dapat kita nikmati 600 bilion tu. Cuba bayangkan projek-projek direct nego berapa banyak tu dia bagi. Cuba apa nilai sini, apa fikir sendirilah. Dan lagi mau sokong ke, kita terang-terang memang nampak setiap ucapan-ucapan dia memikirkan kuasa. Dan kalau macam parti PAS hanya memikirkan mengekalkan kuasa. Sebab apa? Nikmat dia tu sedap. Nikmat dapat merasai nikmat kuasa tu sedap babe. Tak reti cerita, memang sedap babe. Jadi fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak ni parti-parti yang tak bawa suara-suara rakyat. Mereka hanya bawa suara untuk nak selamatkan diri sendiri, untuk nak selamatkan kawan-kawan yang dah masuk penjara, yang dah dijatuhkan hukuman, yang dah dijatuhi hukuman bersalah. Mereka nak selamat puak-puak ni ya. Sebab puak-puak ni dulu pernah bagi duit yang banyak kepada puak-puak di bawah ni. Jadi sebab tu duk jadi fikir-fikirkan, tolak Perikatan Nasional, tolak Barisan Nasional, tolak GTA. GTA ni kita pun tak mau cakap lah. Sekarang ni walaupun Pakatan Harapan dah ada masalah yang besar 2020, perpecahan, sekarang ni alhamdulillah rakyat-rakyat dapat memahami apa yang berlaku kepada Pakatan Harapan, dan rakyat-rakyat pun makin hari makin ramai membawa suara-suara Pakatan Harapan, dan insya-Allah dapat meyakinkan rakyat, dan insya-Allah PRU 15 Pakatan Harapan memerintah.
Kalau hang nak Malaysia jadi seperti Kelantan, Terengganu, teruskan undi PAS. Kalau hang nak seperti mana kalau ikutkan Kuala Lumpur pun disebabkan undang-undang lah dia ada menteri wilayah. Kalau betul-betul ya, Kuala Lumpur pun akan dipegang oleh Pakatan Harapan tau. Lepas tu Selangor, Negeri Sembilan, Penang, hang nak kemajuan peluang pekerjaan segala mak nenek, segalanya kekayaan macam negeri tu, hang nak negeri hang tu hebat, sokong Pakatan Harapan. InsyaAllah kita boleh tengok pembaharuan kemajuan yang dibawa oleh Pakatan Harapan menerajui negeri-negeri, 3 negeri ni. Okey, fikir-fikirkan. Assalamualaikum. Okey geng. Okey, kita nak sembang tentang seorang pemimpin yang layak kita mengangkat memimpin Malaysia. Kita tengok sekarang, adakah Ismail Sabri ke, Zahid Hamidi ke, siapa-siapa kepimpinan UMNO, Muhyiddin Yassin ke, Tun Mahathir ke, dan siapa-siapa je yang dok nak sangat jadi Perdana Menteri ni, kita nilai. Di antara semua ni, siapakah dan juga Anwar Ibrahim, siapakah dan juga negara-negara manakah yang menjemput seseorang ni untuk ambil nasihat dan juga untuk ambil macam mana, ambil ilmu, ambil pengetahuan untuk nak handle ekonomi mata wang, ekonomi negara. Macam-macam lah untuk pengurusan negara ni. Di antara semua yang aku sebut tadi ni, siapa dia? Yang negara lain dan juga sampai negara Turki, Singapura, Indonesia dan lagi beberapa hak yang walaupun negara Yahudi menjemput seseorang ni minta nasihat. Siapa dia? Yang last bakal Perdana Menteri Singapura. Sekarang ni dia berada dekat timbalan Perdana Menteri Singapura, dan dia bakal Perdana Menteri Singapura. Dia macam menjemput Anwar Ibrahim, dan tak tahulah apa yang depa cakap kan, apa yang depa bincangkan, tapi takkanlah sembang kedai kopi. Kita boleh nilai sampai negara Turki jemput Anwar Ibrahim, negara-negara di luar negara bukan Islam jemput Anwar Ibrahim. Dan kita boleh nilai sampai Indonesia panggil, minta nasihat, minta pengalaman. Walaupun Anwar Ibrahim ni bukan Perdana Menteri, Anwar Ibrahim pernah duduk timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Kan? Adakah yang last kita dengar apa tu, siapa nama? Ni Tun Mahathir lah kita duk dengar, tapi dia dah kira memang kita boleh tengok fizikal dia macam dia laju lagi berjalan, otak dia masih carga, tapi tak ada manusia lain kita nak angkat sebagai Perdana Menteri. Jadinya yang last aku tengok Tun Mahathir jemput dia bersama Ismail Sabri. Jadi kita nak angkat seseorang kepimpinan walaupun dia tak ada jawatan di dalam kabinet, tapi negara luar masih memanggil dia minta nasihat dia. Tak lain tak bukan Anwar Ibrahim je. Banyak negara yang menjemput dengan dia, lepas tu buat Zoom dengan dia. Kita boleh tengok dekat dalam video-video dekat dalam media sosial terlalu banyak menceritakan aktiviti Anwar semua dengan luar negara. Tapi kita masih nak mengangkat manusia yang nak menyelamatkan diri dia. Muhyiddin Yassin, of course dia nak selamatkan diri dia juga, sebab sekarang ni memang dah ramai dah yang duk buat laporan terhadap Muhyiddin Yassin untuk sebab Muhyiddin Yassin duk nak sogok ahli-ahli parlimen PKR supaya sokong ahli parlimen Paguh, supaya beri sokongan kepada ahli parlimen Paguh kan, waktu zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Sekarang pun pakat-pakat kalau Muhyiddin Yassin tak ada dalam kerajaan, memang
laporan kau-kau. Sebab sebelum ni pun dah ada dah laporan kepada Muhyiddin Yassin. Jadi kita boleh nilai sendiri. So, kita nak lantik seseorang tu, kita tengoklah latar belakang dia, hak yang terbaik dia. Demi masa depan kita tau. Sebab hutan negara, macam Rafizi Ramli cakap, sawit dah guna, minyak dah guna, getah dah guna, segala mak nenek. Semua dah income kerajaan-kerajaan dah korek FBH. Untuk 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun akan datang. Apa lagi? Kalau yang hak yang ada hasil bumi hari ni kita tak pandai handle, kita tak pandai repair dan kerosakan kerugian terlalu besar, kita akan terus rugi dan anak-anak cucu kita kena hadap kerugian semua. Fikir lagi mah. Demi masa depan mak ampak antuk hang, subscribe, sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sokonglah Pakatan Harapan. Assalamualaikum. Bye bye.